Salam sejahtera guys. Miss lambat sudah kan? Sepatutnya minggu ni ada 2 kali kelas, hari Rabu dan Kamis. Tapi Miss ada tugasan lain, jadi hari ni baru Miss bagilah. Okay, so kita sambung kepada subtopik seterusnya, penyediaan alkohol. Hari ini saya rasa ringkas sajalah Miss akan terangkan. Okay, sebab sikit saja topik dah. Okay, so penyediaan alkohol boleh yang paling biasa kita guna dalam pasaran, ialah etanol. Etanol C2H5OH ialah alkohol yang paling penting dan banyak kegunaannya dalam buat arak, dalam buat hand sanitizer, dalam buat yang sebelum kita kena jarum, doktor guna yang kapas tu kan, yang dia lap-lap di tangan tu untuk bunuh kuman, itu etanol lah. So 2 kaedah penyediaan etanol. Etanol lah, bukan alkohol. Etanol ialah salah satu jenis alkohol. Jadi ada 2 kaedah penyediaan etanol, iaitu penapaian glukosa atau kanji dengan kehadiran yeast. Glukosa ialah gula lah. Gula tebu boleh, glukosa daripada buah-buahan boleh. Contohnya kalau kita mau buat wine kan dia ambil anggur lah, daripada anggur dia buat penapaian untuk menghasilkan wine lah. So yeast ialah yang kita guna untuk buat bun. Yang satu pack kecil itu ialah yeast. Penghidratan etina C2H4 dengan kehadiran mangkin. Etina ialah alkina, bermaksud alkohol boleh dihasilkan daripada alkina. So untuk menghasilkan etanol kita menggunakan etina. Alkina kepada alkohol. Ini perlu hafal. Ada 2 cara. So kita tengok cara yang pertama, penapaian glukosa. Ini orang kampung dusun, kadazan, orang pandai buat tuak bah. Tapi saya rasa kamu tidak tahulah. Ada sejenis arak yang diorang boleh hasilkan sendiri, yaitu dengan penapaian lah. Bayangkan orang kampung pun pandai buat, cuma diorang mungkin tidak tahu itu ialah sains. Apa kaitan dia dengan sains? Tapi diorang memang belajar daripada diorang punya orang tua, daripada nenek moyang semua. Diturunkan teknik itu menghasilkan arak tuak itu daripada penapaian sebenarnya. Tapi diorang mungkin tidak pernah belajar di sekolah apa kaitan, kenapa dia perlu guna yeast, kenapa dia perlu guna kanji untuk dia boleh hasilkan alkohol. Dia tidak tahu. Jadi sekarang kamu tahu. Tapi kamu mungkin tidak akan hasilkan jugalah. So penapaian ialah proses yeast bertindak ke atas karbohidrat, iaitu gula ataupun kanji, tepung kanji, tepung kanji ataupun gula lah, untuk menghasilkan etanol dan karbon dioksida dalam keadaan tanpa oksigen. Maksudnya kita akan tutup. Kalau kamu tambah yeast dengan gula ataupun kanji, lepas tu kamu bancu dia, lepas tu kamu tutup bahagian atas dia supaya dia boleh bertindak balas, supaya tidak udara boleh masuk lah. So dia akan berlaku penapaian. Yeast yang mengandungi enzim zimase, yeast mengandungi satu jenis enzim yang dinamakan sebagai enzim zimase. Enzim zimase bertindak sebagai mangkin untuk memecahkan gula atau kanji kepada glukosa. So penapaian seterusnya ke atas glukosa menghasilkan etanol C2H5 serta karbon dioksida. So persamaan dia ialah C6H12O6 ialah rumus formula untuk glukosa. Glukosa dalam bentuk aqueous. Maksudnya gula campur dengan air lah, bancu dia. Glukosa tidak pasti kamu pernah minum ke tidak. Tapi
kalau orang yang macam terlampau lemah sedangkan dia tidak dapat makan, kadang-kadang dia pergi dia pengsan, lepas tu kena hantar pergi hospital, okey, dia tidak dapat minum begitu kan, tidak tenaga sudah, doktor akan masukkan air glukosa daripada ke dalam badan dia lah, okey, kalau dia tidak dapat makan sendiri, okey, itu ialah glukosa. Ataupun kalau pergi kedai, dia dijual dalam tin tu, okey, dia dalam tin lah, nanti kamu pergi survey ke mana, kamu pergi cari sendiri. Tin dia macam warna biru-biru begitu, dia tulis sana glukos. Ataupun nanti Miss pergi survey, Miss nampak, Miss kasih gambar kamu. Okay. So glukosa campur dengan enzim zimase. Enzim zimase dapat dari mana? Dapat daripada yeast. Okay. Serbuk buat ban tadi. Okay. So dapat daripada yeast, so dia akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. So etanol ialah C2H5OH. Ada dua ini ditambah sebab dia mau seimbangkan bilangan C dan H di sebelah kiri dan kanan lah. Okay. So yang penting kamu hafal glukosa, selepas penapaian akan terjadi etanol dan karbon dioksida. Okay. So kita tengok selain daripada penapaian, okay, kita juga boleh hasilkan alkohol, etanol daripada penghidratan etina. Okay. Dalam topik ini kita ada dua istilah yang kadang-kadang murid akan keliru. Okay. Penghidratan dengan pendehidratan. Kadang dia keliru. Jadi ingat, penghidratan ialah tambah H2O. Okey. Pendehidratan ialah buang H2O. Sebab dia ada ni, maksud dia buang. Okey. Pendehidratan buang H2O, penghidratan tambah H2O. So etina bertindak balas dengan steam H2O, maksudnya air tu panaskan, kita ambil steam dia. Okey. Pada suhu 300 darjah Celsius dan tekanan 60 atmosfera dalam kehadiran asid fosforik H3PO4 sebagai mangkin. Okey. So etina bertindak balas dengan steam di bawah, okey, dengan kehadiran mangkin H3PO4 pada suhu 300 darjah Celsius dan 60 atmosfera punya tekanan, dia akan menghasilkan etanol. Okey. So etina dapat dari mana? Etina dapat daripada minyak mentah. Minyak mentah yang digali daripada laut lah, tengah-tengah laut. Okey, tengah-tengah laut. So penghasilan etanol daripada etina ini merupakan proses yang mungkin satu hari nanti kita akan tidak dapat buat lagi sebab kita kekurangan etina. Okey, sebab etina ialah sumber yang tidak boleh diperbaharu. So saintis akan cari cara yang lain yang boleh menghasilkan etanol dengan lebih efisien. Okey. So macam mana kita tengok daripada lukisan, macam mana mau ingat apa yang berlaku dalam sini. Etina ialah C macam ni, H kan. Okey, ini ialah etina. C ganda 2, lepas tu ada 4H. C2H4. Okey, H2O pula ialah HOH, kan? H2O. So macam mana dia boleh jadi etanol? Okey, tengok magic. Saya lukis dulu yang macam ni, kan? Yang asal punya macam ni kan, etina di depan tu. Okey. So apa yang berlaku sebenarnya ialah bila dia bertindak balas dengan steam yang panas, okey, dia akan membuka ikatan ganda 2. Okey. So di sini dia akan jadi ikatan tunggal.
Kan sebab kalau alkina dia bertindak balas, dia akan jadi ikatan tunggal. So dia akan jadi macam ni. Nah. Okay. And then H ini akan attach pergi sini. Okay. Sebab ini sudah bukakan ikatan dia, so dia akan ada 1 kosong lah. Ini 1, 2, 3 ikatan. So dia ada 1 kosong. H ini datang daripada H2O. Okay. Dan OH ini akan attach ke hujung sini. Sebab ini pun sudah tinggal 3 dia punya ikatan. So sini OH. So apa yang terhasil? Nama dia etanol. Okay. Kumpulan berfungsi ialah OH. Alright. Saya harap boleh fahamlah. Ini boleh catat dalam kamu punya buku modul ataupun buku nota. Okay. So etina gas etina selain dapat daripada minyak mentah, gas etina juga terdapat secara semula jadi pada buah-buahan. Okey, etina ini ialah sejenis gas, okey, sejenis hormon pada buah-buahan yang membolehkan buah itu masak. Bukan masak di kuali, masak yang boleh dimakan. Okay. Sebab itu orang kampung kadang-kadang kamu tengok dia akan balut dia punya buah dengan plastik. Okay. Satu untuk menghalang mungkin tupai pergi makan ke burung pergi makan. Satu lagi supaya buah-buahan tu dia cepat masak. Sebab bila dia balut buah-buahan tu dengan plastik, okay, gas etina akan terperangkap dalam plastik tu, dia akan menyebabkan buah itu menjadi masak dengan lebih cepat. Okay. Bukan masak di kuali masak. Faham juga kan? Masak. Okay. So, saya sambung kepada aktiviti makmal, okay, yang boleh digunakan, yang digunakan untuk menyediakan etanol melalui penapaian glukosa. Okay, tujuan menyediakan etanol melalui penapaian glukosa, bahan dia, radas dia macam ni dan dia punya setting ialah macam ni. Okay. Pertama, kita lakukan dulu proses penapaian. Okey. Penapaian maksudnya kita menghasilkan penapaian, kita tengok persamaan dia. Menghasilkan etanol kan? Okey, dan karbon dioksida. So dia punya setting macam ni. Saya sudah pernah bagi tahu kamu. Saya dah pastilah kamu kan yang saya bagi tahu. Okey, kalau dia buat macam ni kan, larutan glukosa tambah yeast, okey. Glukosa campur dengan yeast, bancu dengan air, campur, lepas tu tutup bahagian atas ni dan di sini ada satu tube yang sambung kepada tabung uji. Tabung uji mengandungi air kapur. So, uji diri sendiri, air kapur digunakan untuk apa? Untuk menguji kehadiran karbon dioksida, kompom. Okey, kalau kamu tengok gambar aja, dia lukis ada air kapur, kompom lah eksperimen itu menghasilkan karbon dioksida. Okey, so bila sini dia sudah melalui proses penapaian, kita tengok dia letakkan susunan radas pada suhu bilik 30 darjah Celsius. Maksudnya tidak boleh letak dalam bilik aircon lah. Okay. Selepas 3 hari, campuran di dalam kelelangkon dituras. Ini, dalam ni. Okay. Bila dia melakukan penapaian, okay, air kapur akan menjadi keruh. Kenapa? Sebab penapaian menghasilkan gas karbon dioksida. Okey. So hasil turas tahu kan? Turas guna corong turas dia. Hari tu kita hasilkan garam, kita pernah buat penurasan. So selepas 3 hari benda baki di sini ni kita turas dia. Okey. Hasil turasan dimasukkan ke dalam kelalang dasar bulat. Maksudnya yang kita dapat tu kita turas, yang bersih tu kita letak dalam kelalang dasar bulat sini. Okey, letak dalam kelalang dasar bulat. Kenapa kita perlu turas? Sebab kita takut ada yeast yang belum bertindak balas dengan lengkap. Maksudnya kita mau buanglah yang belum sempat bertindak balas tu. Okey, kita mau ambil yang sudah siap bertindak balas saja. So kita lepas turas, kita panaskan, okay, kita jalankan penyulingan. Maksudnya daripada hasil turasan tu kita mau ambil etanol sahaja. Okey.
Kita panaskan benda ni, and then dia akan naik. Okay, dia akan menjadi uap. Okay, uap naik sini. Ini ialah, okay, dia uap tu naik sini, and then dia akan masuk sini. So dia akan terkondensasi menjadi titisan. So yang kita kumpul di sini adalah etanol yang tulen. Okay, yang bersih sudah. Yang etanol lah yang kita boleh guna. Okay, so kadang soalan akan tanya kenapa kita guna kukus air. Okay, ini nama dia kukus air. Maksudnya kita rendam satu benda tu dalam air yang dipanaskan. Dia mungkin akan tanya kenapa kita tidak terus panaskan saja kelalang dasar bulat ini. Okay, jawapan dia untuk memastikan pemanasan yang sekata. Okey, yang sama rata lah maksudnya. Okey. So di bawah ni ada soalan. Panaskan hasil turasan dalam kukus air dan kumpulkan hasil penyulingan pada suhu 78 darjah Celsius. Maksudnya kita tidak perlu sampai 100 darjah Celsius kita sudah dapat kumpul etanol. Okey, kalau air mesti 100 darjah Celsius kan, tapi untuk ini etanol kita hanya perlu kawal suhu pada 78 darjah Celsius, kita sudah boleh dapat hasil penyulingan. Kenapa? Sebab alkohol mudah meruap. Kita guna perkataan meruap, bukan mendidih. Okey, meruap maksudnya dia berubah daripada bentuk cecair menjadi gas. Okey, untuk alkohol perkataan dia mudah meruap. Okey, so soalan 1, apakah fungsi yeast? Ini kamu salin dalam buku nota. Kalau kamu tengok di buku modul kan tiada soalan ini. Okey, kamu buat catatan lah. Buat catatan di buku modul pun boleh. Yang penting soalan-soalan ni kamu mesti pandai jawab sampai bawah. Okey, apakah fungsi yeast? Mengapakah hujung salur kaca mesti berada di dalam air kapur? Fikir sendiri. Namakan gas yang terbebas. Okey, karbon dioksida. Namakan hasil yang dikumpulkan dalam penyulingan berperingkat. Etanol. Terangkan sebab etanol daripada dapat diasingkan pada suhu 78 darjah Celsius kerana takat didih yang rendah. Tulis persamaan kimia. Okey, penyampaian untuk juga boleh dijalankan menggunakan buah-buahan. Terangkan sebab. Okey, maksudnya kita gantikan glukosa tu dengan buah-buahan. Kenapa? Sebab buah-buahan juga mengandungi glukosa. Okey. Etanol dapat disediakan melalui penyampaian glukosa. Etanol ialah cecair tanpa warna pada suhu bilik dan mudah meruap. Okey. So ini ialah samalah. Okey. Kalau dalam mungkin dia bagi bukan gambar aja yang macam ni. Maksud saya kenapa dia berbeza? Yang ini dia ada tambahan proses penyampaian lah untuk kamu tahu macam mana buat proses penyampaian. Ini bukan proses penyampaian. Ini ialah proses penyulingan. Penyampaian berlaku di sini. Kamu campur dua bahan, dia menghasilkan etanol. Okey, daripada sini, okey, hasil ini kita buat penyulingan untuk mengeluarkan, mengekstrak etanol. Okey, keluarkan etanol yang sebenar lah. Alright. Ini nama dia kondenser Liebig. Okey. Nah, Miss bilang macam pendek, panjang pula juga. Okeylah, sampai sini saja. Modul buat sendiri, tidak perlu hantar, tekan saja Mark S dan lepas tadi. Okey, thank you, bye.